Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ila ashabihi wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa li masyaikhina wa li asatidatina al-ahya'i min al-akhwat syahidu bina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin. Yang dimuliakan Yang Maha Kuasa pengurusan surau, seluruhnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah alhamdulillah atas kesempatan malam ini sama-sama. Tadi telah kita solat waktu maghrib dan seterusnya sekarang ni kita dengan niat menunggu untuk mendirikan solat fardu isya secara berjamaah. Besar pahala solat fardu isya secara berjamaah ini. Pahalanya seumpama kita mendirikan separuh malam dengan solat malam, ya. Dan dengan kita niat nanti tibanya azan isya nanti, kita nak jawab azan tersebut satu persatu, nak jawab dengan seeloknya dan diakhiri dengan selawat dan doa selepas azan, yang mana insya-Allah dengan kita melaksanakannya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Nabi SAW di sana nanti. Di dunia ni, waktu kita susah, kita boleh nampak memang kita mencari bantuan, ya. Tak kira siapa pun, ya. Itu dalam kesempitan, kesusahan di dunia. Lebih-lebih lagi lah nanti, di akhirat nanti, suasana di sana nanti, kita sangat-sangat memerlukan syafaat, antaranya daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Muslimin dan muslimat sekalian, bagaimanakah suasana kebangkitan kita di akhirat nanti? Dikhabarkan bahawa pada masa tersebut kita dibangkitkan sebagaimana kita dilahirkan, tidak ada pakaian. Dan betapa hebatnya ketakutan manusia pada hari itu, tidak sempat untuk saling melihat antara satu sama lain. Selain daripada kita berusaha mendapat syafaat daripada Nabi SAW dengan kita menjawab azan dan doa selepas azan, selain daripada itu adalah dengan cara kita membanyakkan bacaan Al-Quran, kerana pahala bacaan Al-Quran itu nanti akan datang sebagai pemberi syafaat kepada kita di sana nanti. Jadi kita bagi tahu benda ni kenapa? Sebab kita akan nampak benda yang boleh kita buat. Hari-hari kita boleh buat benda ni. Sebab apa? Ini adalah persiapan kita nak pergi ke sana nanti. Kita tak tahu bila tarikh tersebut, tapi mulakan persiapan daripada sekarang. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini muzakarah kita, perbincangan kita pada malam ini akan membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan apakah usaha yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan diri kita daripada mendapat azab di kubur dan azab di neraka, ya. Baik. Benda ini kita berikan perhatian sungguh-sungguh, ya. Kerana apa? Kalau kita buat suatu perbandingan, kita buat suatu analogi. Dulu pernah kita sebutkan, kalau tak silap saya, kita nak mengangkat air, ya, daripada perigi, nak bawa ke rumah. Jadi kita ada timba, kita ada baldi. Jadi air yang kita isi itu, yang kita nak gunakan itu, seolah kita gambarkan sebagai pahala yang kita kumpulkan, ya. Manakala dosa-dosa yang kita buat ni pula ibarat lubang-lubang yang ada pada baldi tersebut. Jadi kita tak mahu rugi, ya. Kita tak mahu rugi buat pahala ibarat air yang kita isi itu, tapi air itu hilang kerana ada lubang-lubang dosa yang kita lakukan. Baik. Dua benda ni kita kena imani, adanya ganjaran pahala dan adanya balasan azab. Baik. Semasa dalam kita solat,
tahiyat akhir. Ada doa yang boleh kita bacakan selepas kita baca tahiyat akhir tersebut sebelum memberi salam. Apakah doa tersebut? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Yang dua doa pertama itu kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada azab jahannam di sana nanti, di akhirat nanti. Yang kedua daripada apa? Daripada apa? Wa min azabil qabr, daripada azab kubur. Alam barzakh, suatu benda yang pasti berlaku. Ini perkara-perkara sam'iyat yang mana kita dengar daripada perkhabaran, daripada wahyu Al-Quran dan juga sabdaan Nabi SAW. Semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Tak ada siapa pun boleh lari daripada kematian. Dan kita lihat pada hari ini banyak sangatlah peristiwa yang menunjukkan bahawa kematian itu boleh datang dengan secara tiba-tiba dari sudut kita sebagai manusia. Kita tak perasan pun, tak sangka pun, namun akan tiba ajal tersebut. Yang mana ajal ini apabila datang tidak dilambatkan dan tidak dicepatkan walaupun sebentar. Baru-baru ini kita semua sangat tersentuh hati kita dengan suatu takdir Allah SWT melalui insiden di Elmina, ya, dengan terhempasnya pesawat tersebut. Banyak sangat pengajaran yang boleh kita ambil. Kita lihat, ya, antaranya kedua orang, ya, yang keluar mencari rezeki, yang mana mereka bukannya penumpang pesawat, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ajal telah tiba, maka mereka tiba ajalnya di situ. Siapa nak sangka kan, kawasan tersebut secara umumnya kawasan yang kita boleh katakan kawasan yang trafik yang bukannya trafik yang begitu sesak dengan kenderaan berat. Kalau lebuh raya yang memang banyak trailer yang besar yang laju, mungkin kita risau, mungkin ada kemalangan yang boleh meragut nyawa. Tapi di situ memang telah menjadi takdir ajal di situ untuk korban mereka di situ. Jadi nak beritahu di sini bahawa kita semua kena yakin bahawa ajal ini suatu ketetapan yang akan berlaku dan kita sama-sama kena berusaha mula dari sekarang. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, untuk tujuan tersebut pada malam ini insya-Allah kita akan melihat beberapa panduan hadis daripada Nabi SAW untuk kita jadikan ulang kaji, untuk kita tambahkan kesedaran. Mudah-mudahan dengan barakah kita membaca hadis Nabi SAW pada malam ini, dengan barakahnya tuan-tuan dan puan sekalian yang hadir dengan penuh keikhlasan nak mencari ilmu yang bermanfaat, dengan barakah tersebut yang adanya pada para malaikat pada malam ini bersama-sama dengan kita, mudah-mudahan kita ada kekuatan untuk mula beramal daripada sekarang. Baik, kita mulakan dengan suatu hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, hadis ini berkenaan dengan seringan-ringan seksaan di neraka. Ya, kita sedia maklum bahawa neraka tempat diberikan balasan azab kepada mereka yang menderhaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita nak lihat, ya, beberapa ilmu berkenaan dengan perkara ini. Ali Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nari 'adaban yawmal qiyamati la rajulun yuda'u fi akhmasi qadamayhi jamratani yaghli minhuma dima'uhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu 'adaban wa annahu la ahwanuhum 'adaban. Erti hadis ini daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seringan-ringan seksaan penghuni neraka pada hari kiamat ialah
seseorang yang akan diletakkan di bawah telapak kakinya 2 buah bara api neraka sehingga mendidih. Dari sebab panasnya kedua bara api tersebut, otak yang ada di kepalanya. Dia tidak mengira bahawa ada orang lain yang lebih dahsyat siksaannya, padahal dialah orang yang paling ringan siksaannya. Baik, ini nak menunjukkan kepada kita serba sedikit kayu ukur yang boleh kita nampak. Paling sedikit adalah diletakkan, di sini disebutkan hadis ini 2 buah bara api diletakkan di bawah tapak kaki, dan disebabkan panasnya bara api itu sehingga menggelegak otaknya. Dan orang tersebut dia rasa dia yang paling teruk kena azab, sedangkan dia adalah yang paling ringan. Bayangkan lagi kalau mereka yang lebih dahsyat azab tersebut, ya, mereka yang mendapat azab balasan di dasar neraka, antaranya golongan munafiqun aqidah, ya, di azab di neraka paling bawah. Baik. Jadi bila kita nampak benda ni, setidak-tidaknya kan, kita boleh rasa risau kan? Rasa risau, ya, rasa risau. Dan itulah yang akan menjadi dorongan untuk kita lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri daripada punca-punca yang boleh membawa kepada dosa. Itu yang kita kena usahakan. Sebab itu kalau kita perasan, didikan di sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah pondok, kita lihat begitu teliti didikan yang diberikan. Hatta interaksi antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan pun ada batasannya. Kerana kita nak membentuk suatu generasi, suatu masyarakat yang tahu ada batasannya, ya? Jadi hari ini kita kena perhatikan, kalau anak-anak kita lelaki perempuan yang bukannya mahram, kalau berkawan begitu rapat macam tu sahaja, kita kena risau. Tak boleh benda macam tu. Dia ada batasannya. Daripada kecil kena didik dah. Kalau daripada kecil biasa macam tu, bila besar nanti biasa macam tu, bahaya, risau. Kita nak mengelakkan benda-benda yang tidak sepatutnya. Setiap daripada umat manusia ini adanya dosa. Kita bukannya para malaikat, namun di sana sentiasa ada peluang untuk bertaubat dan memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu sama-sama kita kena ingat. Dan daripada hadis ini, bila kita ingat benda ini, maka tak boleh dah main-main dengan azab neraka. Dulu saya pernah dengar daripada guru-guru yang pernah berceramah di radio, dia pernah dapat panggilan daripada seorang hamba Allah ini. Mungkin dia nak menzahirkan rasa kecewa dia dengan masalah yang dia hadapi. Dia kata, saya ni kalau masuk neraka pun tak apalah. Begitu berani dia cakap macam tu. Jangan main-main benda ni lah. Allah Akbar, ya. Kita kalau dekat dunia ni pun cuba bakar jari kita, tak tahan lah tu. Kalau masak dekat dapur tu, terpegang meriuk berangai yang panas tu pun rasa tak boleh tahan lama tu, turih meloncat ke, menjerit ke kan. Itu dalam keadaan dunia kan. Tapi di sana nanti lagi-lagi lah, lagi sangat teruk. Baik. Jadi jelas yang pertama ini memberikan gambaran kepada kita balasan di neraka yang paling ringan. Itu pun
Orang yang mengalaminya itu pun rasa dia dah paling teruk. Apatah lagi mereka yang lagi dahsyat yang azab. Kulit yang hangus diganti kulit baru. Sehingga berterusan ya. Dan muslimin dan muslimat sekalian, kita nak cuba kaitkan dengan salah satu hadis Nabi SAW. Mafhumnya menyebutkan sesiapa yang akhir hayatnya dengan menyebut la ilaha illallah akan masuk ke dalam syurga. Di sana kita fahami bahawa ada dua keadaan, sama ada masuk terus syurga ataupun dibersihkan dosanya terlebih dahulu di neraka. Tapi akhir sekali insya-Allah akan masuk ke dalam syurga. Jadi usaha kita alhamdulillah Allah Ta'ala semua bagi kepada kita hidayah, nikmat iman dan Islam ni, jaga sungguh-sungguh. Dan biasakan lidah kita dengan zikir, dengan tahlil, menyebut la ilaha illallah. Mudah-mudahan akhir hayat nanti ya, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan rezeki menutup mata dengan menyebut la ilaha illallah. Itu dia. Baik. Baik, berikutnya hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim. Judulnya adalah berapakah dalamnya jurang api neraka. Tadi kita dah dapatkan ilmu berkenaan kadar siksaan. Orang yang paling ringan bila dikenakan azab itu menggelagak otaknya kerana panasnya bara api yang diletakkan. Sekarang kita nak lihat berapa dalamkah api neraka tersebut. Hadis ini berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a wajbatan faqala hal tadruna ma hadha qulna Allahu wa rasuluhu a'lam qala hadha hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan fahuwa yahwi fin nari al-an hatta intaha ila qa'riha fasami'atum wajbataha. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah kami pada satu hari bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh dengan keras. Lalu baginda bersabda, tahukah kamu apakah suara ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah suara sebiji batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun yang lalu. Maka batu itu terus saja jatuh menuju dasar neraka, dan baru pada saat ini ia sampai ke dasarnya. Maka dari itu kamu mendengar suara jatuhnya. Jadi Nabi bersama dengan para sahabat dengar bunyi benda yang jatuh. Nabi tanya, benda apa ini? Sahabat tak tahu. Nabi beritahu itu adalah batu yang dijatuhkan ya. Dan pada masa tersebut dah 70 tahun baru sampai ke dasarnya dan mereka mendengar bunyi tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, pernah sertai sukan payung terjun tak? Naik kapal terbang kan? Terjun, bawa payung kan? Payung terjun. Masa tak semua orang berani buat lah. Takut no? Okay. Payung terjun, tu kapal terbang, kapal terbang yang tinggi. Kalau askar yang ada para tu, dia ada latihan kan, terjun daripada atas. Tapi pastinya semua orang tak berani dah buat benda ni. Jadi kapal terbang yang tinggi tu, kalau mereka terjun, kira-kiranya penerjun tu akan sampai dekat darat, saya rasa tak sampai sejam tu no? Tu pun dah tinggi dah tu. Okay.
Dekat Menara Kuala Lumpur ada kan pasal mereka buat acara terjun daripada atas dengan payung ni. Itu pun rasa dalam beberapa minit sahaja. Cuba bayangkan kalau 70 tahun tak tergambar betapa dalam. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita ingat benda ni, antara doa yang kita akan selalu baca apa dia? Tadi kita dah sebutkan doa dalam tahiyat akhir sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Berikutnya doa yang dijadikan wirid kita selepas solat adalah antaranya ialah apa dia? Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada azab neraka. Dibaca, kalau ustaz saya beritahu, baca 7 kali. Dengan setiap satunya kita ingatkan agar Allah Ta'ala selamatkan daripada setiap satu 7 neraka tersebut. Maka dibaca 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Ajirni dan ajirna, apa beza dia? Ajirni bermaksud saya sendiri, Kalau ajirna kami. Kalau selepas solat, kalau masing-masing baca, maka dibaca ajirni. Itu sebab semua masing-masing baca ajirni. Kalau dia mewakili, dibaca ajirna. Jadi itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tadi kita mulakan dengan betapa hebatnya, dahsyatnya azab neraka. Orang yang paling ringan itu pun rasa dia paling teruk diazab, menggelegak otaknya apabila dia letakkan bara api di bawah tapak kakinya. Berikutnya sebentar tadi kita telah membacakan hadis yang memberikan gambaran betapa dalamnya api neraka, iaitu batu yang dilemparkan mengambil masa 70 tahun untuk sampai ke dasarnya. Baik. Hadis yang berikutnya, sekali lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Judul dia apa dia? Judul dia menyatakan jangan dipermudahkan dosa yang kecil. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma. Periwayat hadis ini ialah anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi di sini didoakan anhuma, didoakan kepada Sayyidina Abdullah itu dan ayahandanya iaitu Sayyidina Umar. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala عذبت امرأة في هرة حسبتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حسبتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang perempuan yang diseksa kerana seekor kucing yang dikurungnya, yang dipenjarakannya sampai kucing itu mati. Wanita itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Perempuan itu tidak suka memberi makanan dan minuman ketika ia memenjarakan kucing itu. Juga ia tidak suka melepaskannya untuk bebas makan dari binatang-binatang kecil yang melata di bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini contoh yang sangat dekat dengan kita. Masa setiap hari tu nampak kucing tu. Jadi lepas ni, dengan mengambil ibarah daripada hadis yang kita pelajari malam ini, nampak kucing, teringat kepada hadis ini. Nabi telah beritahu, manusia yang menyiksa, yang mengurung haiwan ini, tak bagi makan, tak bagi minum, tak bagi lepas supaya kucing ini cari makan sampai kucing ini mati, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan masuk ke dalam api neraka. Lihat betapa adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kan
sikap kita terhadap binatang pun kena berikan perhatian. Kalau berlaku zalim kepada manusia, memang kita setujulah. Ini terhadap binatang sekalipun. Hatta terhadap makanan, diajarkan kepada kita adab terhadap makanan sekalipun. Makanan bukan benda hidup, nak dimasak kan. Kalau sebelum masak, sebelum sembelih itu masih hidup lah, macam ayam kan. Tapi dah sembelih, dah masak, dah jadi makanan, maka diajarkan. Kalau suka makan, kalau tak suka, tak berapa selera, jangan duk bercakap tak elok tentang makanan tersebut, hatta terhadap makanan sekalipun. Hatta terhadap haiwan yang kita akan sembelih, kena ditajamkan pisau yang nak digunakan. Jadi lihat di sini. Maka lihat di sini, hadis ini berkenaan dengan perbuatan menyiksa binatang, kurung kucing sampai kucing mati, tak bagi makan, tak bagi minum, tak bagi kucing itu mencari makanan, bebaskan, maka diazab. Baik. Dosa ni bukan kita lihat kecil atau besarnya, tapi kita lihat kepada siapakah dosa itu dilakukan. Dosa kecil boleh menjadi besar, orang kata apa, kedudukannya kalau kita lakukan dosa kecil itu dengan memandang rendah. Kena hati-hati benda ini. Bukan dikira kecil ataupun besarnya dosa, tetapi dilihat perbuatan itu dilakukan kepada siapa. Pastinya itu adalah satu bentuk penerhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kecil boleh terampun mudah-mudahan ya, dengan ibadah yang kita lakukan dan dengan zikir-zikir yang dinyatakan dalam hadis dengan jelas, antaranya zikir 33 selepas solat. Mudah-mudahan terampun dosa kecil kita. Dosa besar perlukan taubat nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh. Dosa besar ya, dosa-dosa yang melibatkan makhluk, yang itu kena selesaikan sesama makhluk. Jika berhutang, kena selesaikan hutang, langsaikan hutang. Jika selalu duk mengata orang lain, selalu duk mengumpat, kena minta ampun, minta halal. Tak boleh ditinggalkan begitu sahaja ya. Jadi ya, lihat ya, didikan ulama kita, dosa kecil pun tak boleh pandang dah. Lebih-lebih lagi lah dosa-dosa yang besar ya, itu dia. Baik. Di sana ada panduannya. Semasa kita nak berzikir, istighfar dengan tasbih, yang mana satu yang kita nak dahulukan dan yang mana satu kita nak banyakkan. Jadi panduan di sini, analogi yang dibuat adalah istighfar itu ibarat sabun ya, yang kita nak bersihkan. Manakala tasbih itu, tahmid itu adalah ibarat minyak wangi. Lihatlah kita macam mana. Kita buat analogi lah. Kita buat analogi, kalau seseorang itu berkemungkinan badannya ada sedikit kekotoran, berkemungkinan dia ada kesulitan, dia tak dapat nak mandi dan seumpamanya, dia perlu. Jadi pada waktu tersebut, adakah dia akan sibuk letak minyak wangi dekat badannya? Pastinya dia akan bersihkan terlebih dahulu badannya, barulah dia akan kata Tuhan nak letak minyak wangi. Jadi itu adalah ibaratnya. Jadi maka kita lihat benda ini, istighfar wajar dijadikan zikir harian kita. Ya, baik.
Baik, satu lagi hadis ya, untuk memberikan panduan kepada kita untuk sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh jaga diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala di neraka ya. Kita akan lihat sebuah hadis lagi, sepotong hadis lagi. Baik. Baik. Hadis ini judulnya adalah syahid, alim, qari dan dermawan yang masuk ke neraka. Baik. Secara sepintas lalu, bila kita dengar, kita tahu empat golongan ini lazimnya insya-Allah mereka melakukan kebajikan, kebaikan. Namun di sini dinyatakan apakah sebabnya mereka ini adalah golongan yang masuk neraka kerana ada kesilapan yang berlaku. Baik, saya bacakan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadhabta walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعملت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله وعليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار رواه مسلم. Hadis ini panjang Baik. Kita baca terjemahannya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama sekali diputuskan hukumannya pada hari kiamat nanti ialah seorang lelaki yang mati syahid. Ia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkannya akan nikmat yang pernah dianugerahkan kepadanya sewaktu berada di dunia dahulu. Maka ia pun kembali mengingatinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lalu bertanya kepadanya, apakah yang engkau telah buat dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu itu? Ia menjawab, nikmat itu telah saya gunakan untuk berperang kerana membela agamamu, sehingga aku gugur sebagai syahid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya, engkau bohong. Sebenarnya engkau berperang adalah dengan tujuan supaya engkau disebut-sebutkan sebagai orang yang berani. Dan telah pun dikatakan orang begitu kepadamu. Lalu dia diheret ke atas mukanya sehingga dicampakkan ke dalam neraka. Ini bahagian yang pertama, golongan yang mati syahid. Baik, yang kedua pula, kemudian dihadapkan pula seorang lelaki yang belajar ilmu agama. Dia mengajarkannya kepada orang lain serta banyak membaca Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkannya akan nikmat yang pernah dianugerahkan kepadanya sewaktu berada di dunia dahulu. Dan dia pun kembali mengingatinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepadanya, apakah yang telah engkau buat terhadap nikmat itu? Ia menjawab, aku telah belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan aku juga membaca Al-Quran untuk mencari ridha-Mu. Allah SWT berkata kepadanya, engkau bohong.
Sebenarnya engkau belajar ilmu supaya engkau disebut-sebut sebagai orang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan sebagai qari, yang pandai membaca Al-Quran. Dan telah pun dikatakan perkara itu kepadamu. Lalu orang itu diheret atas mukanya sehingga dicampakkan ke dalam api neraka. Berikutnya, kemudian dihadapkan pula seorang yang dermawan, yang telah dikurniakan, diluaskan Allah rezekinya, lalu dikurniakan kepadanya macam-macam harta benda. Lalu Allah SWT ingatkan terhadapnya nikmat yang telah dikurniakan, dan dia pun mengingatinya kembali. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah engkau lakukan perbuatan yang engkau lakukan terhadap nikmat tersebut yang telah aku kurniakan? Dia menjawab, tiada satu pun yang engkau mahukan supaya diberikan derma kepadanya, kecuali telah saya dermakan harta saya kepadanya. Allah SWT berkata, engkau bohong, engkau menderma supaya engkau disebut-sebut sebagai seorang dermawan, dan telah dibuatkan perkara itu kepadamu. Lalu diheret orang tersebut mukanya sampai dicampakkan ke dalam neraka. Baik, ringkasan hadis ini ada 4 golongan ini. Jadi di sana nanti Allah Ta'ala ingatkan kepada mereka nikmat-nikmat yang dikurniakan, ya. Kita lihat dalam hadis ini disebutkan syahid, orang yang mati syahid, kemudian orang yang alim, yang ada ilmu pengetahuan, orang yang membaca Al-Quran, dan orang yang dermawan. Mereka menyatakan mereka melakukan hal tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui niat sebenarnya dalam hati mereka, dan sebenarnya tujuan mereka adalah untuk mendapatkan sanjungan daripada manusia. Mereka yang berperang di medan jihad, jika salah niatnya, jika pergi dengan niat tujuan nak disanjung sebagai orang yang hebat berperang, orang yang kuat dan berani, bukan kerana Allah, maka itu bahaya. Sama juga orang yang menuntut ilmu, tujuannya nak mendapatkan kemasyhuran manusia, itu kita perlu risaukan. Takut-takut terjadi sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ini. Begitu juga orang yang banyak membaca Al-Quran, serta orang yang dermawan. Sebenarnya dalam hati mereka ada niat yang salah untuk mendapatkan sanjungan manusia, dan akhirnya dinyatakan dalam hadis ini mereka mendapat azab api neraka. Tapi jangan salah faham. Kalau salah faham hadis ni, dia silap dengar, dia silap faham, lepas ni dia tak mengaji Quran dah. Dia kata, ni dalam hadis kata baca Quran dari masuk neraka. Kena faham, ini adalah kerana niat mereka yang salah. Begitu juga orang yang dermawan, bila dia salah faham hadis ini, dia dengar sepotong-sepotong, separuh-separuh, dia tak mau menderma dah. Ini kerana di sini adanya salah yang berlaku dalam niat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam hadis yang lain, hadis dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi, hadis yang menyebutkan, di akhir hadis tersebut, wa hisabuhum 'ala Allah. Hadis yang ke-8, maksud hadis ini menyatakan penilaian yang sebenarnya itu adalah penilaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak menghukum orang perkara-perkara yang dalaman, perkara-perkara yang batin, kerana kita tidak ada pengetahuan terhadap perkara tersebut. Nahnu nahkumu al-zawahir, wallahu yatawallas sarair. Itu faedah fiqhiyah. Maksudnya kita menghukum berdasarkan perkara-perkara yang zahir. Perkara dalaman kita tak boleh nak hukum dan tak boleh nilai. Umpamanya dalam peperangan, salah seorang tentera Islam dah jumpa musuh Islam, dan pada saat itu dia syahadah, namun dibunuh juga, kerana pada tanggapannya dia syahadah pada saat-saat akhir itu dengan tujuan nak lepaskan diri. Namun tindakan tersebut tidak disetujui oleh Nabi SAW, kerana kita tidak tahu apakah sebenarnya di dalam hatinya. Baik. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, rangkuman pada malam ini, yang mana kita menyebutkan suatu perkara yang memang pasti akan berlaku. Ini keyakinan kita berkenaan dengan balasan pahala dan balasan azab, syurga dan neraka, yang mana insya-Allah mudah-mudahan dengan apa yang telah kita bincangkan pada malam ini, kita mendapat kefahaman yang lebih
kuat lagi untuk sama-sama kita usahakan diri daripada mendapat azab daripada Allah SWT. Tadi kita mulakan dengan menyebutkan apakah seringan-ringan azab neraka. Berikutnya kita membicarakan berkenaan berapa dalamkah jurang api neraka. Seterusnya berkenaan dengan dosa kecil, jangan dipermudahkan. Mereka yang berlaku zalim kepada kucing sekalipun akan mendapat azab neraka. Dan akhir sekali mengingatkan kepada kita agar betul-betul mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh pun perbuatan yang kita lakukan itu perbuatan yang sangat mulia. Mudah-mudahan mendapat faedah yang banyak daripada perbincangan pada malam ini. Sama-samalah kita berterusan niat kita sentiasa nak banyakkan kebaikan. Dalam sehari banyakkanlah kebajikan dan niat untuk melakukan kebajikan. Salah satu golongan yang mendapat naungan Arash di sana nanti adalah mereka yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Dan termasuk surah Sarinah. Jadi bila dah solat Isyak nanti, bila nak balik nanti dia akan fikirkan esok insya-Allah subuh akan datang pula. Bila dah habis subuh nanti fikir nak solat Zuhur pula, Asar dan seterusnya. Mudah-mudahan inilah yang kita usahakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita insya-Allah. Sama-samalah kita mengakhiri kita majlis pada hari ini dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمينا الأحياء منهم الأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا بسوء خاتمة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Dipersilakan azan dah masuk waktu tu belum? Dah silakan azan. Sama-sama kita menjawab dan doa setelah azan nanti. Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi SAW.